Okey, berbudi pada tanah pasti ada hasilnya insya-Allah untuk kita. Jika kita berbudi pada tanah, tanah itu akan mendoakan kejayaan. Salah seorang individu yang kita bawakan di studio pada hari ini mengusahakan tanah kebun ataupun namanya Dusun Suku Abad ni telah lebih kurang 10 tahun. Tetapi ideanya untuk beralih kepada sektor eko pelancongan yang mana mengadakan sebuah rumah yang boleh disewa oleh individu-individu yang sukakan tanaman-tanaman, terutama sekali apabila berada di bandar ini sukar untuk mendapatkan view ataupun pemandangan maupun pengalaman berada di kampung itu. Cukup menarik. Jadi kita bawakan di studio untuk berkongsi pengalaman pengusaha ini, Encik Muhammad Amin Abdullah, pengusaha dan juga pemilik Dusun Suku Abad. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Hanim. Macam mana ayam itik dan sebagainya? Sihat-sihat semuanya? Mereka sihat, segar, bugar dan gembira. Okey, dia bila kita dengar tentang berbudi pada tanah ni, kita dah selalu dengarlah mereka yang bertani, mempunyai tanaman-tanaman walaupun di bandar sekarang agak biasa kedengaran. Betul. Tapi mereka yang menjadikan beralih sedikit kepada eko pelancongan itu agak menarik. Mungkin boleh kongsikan tentang Dukun Suku Abad ni. Terima kasih, Hanim. Basically, berbudi kepada tanah ni satu benda yang biasa yang orang dengar. Biasanya tanah itu digunakan untuk menanam pokok. Tetapi kita di Dusun Suku Abad, kita pergi lebih jauh, iaitu bukan sekadar menggunakan tanah, tetapi juga menyebarkan pengalaman itu kepada generasi baru terutamanya. Kalau Hanim perasan, banyak generasi baru ini kalau kita tanyakan kenal tak buah rambutan, kebanyakan jawab kenal. Kenal tak buah rambutan durian? Kenal. Kenal tak pokok rambutan, pokok durian? Betul. Apatah lagi dengan pengalaman untuk mengenali pokok ubi, pengalaman mencabut ubi, pengalaman untuk pegang ayam contohnya, ataupun memancing contohnya. Selalu beli yang dah siap dekat pasar je kan? Betul. Kalau kita tanya anak-anak yang teenagers dan ke bawah sekarang ni, kalau nak makan ikan macam mana, dia cakap dapur mak saya ataupun kantin sekolah ataupun kafetaria ataupun restoran. Ataupun lebih moden lagi, dah dihantar ke rumah sekarang ni. Betul. Online sebenarnya. Jadi kita cuba menerapkan dalam generasi ini satu cara yang ada unsur-unsur basic survival. Okey. Bukan hanya dia tahu makan, tapi dia tahu juga macam mana proses makanan itu dihasilkan dengan cara yang paling mudah. Contohnya ubi kayu. Ubi kayu adalah sistem food supply chain kita panggil. Dia satu benda yang mudah, pacak di sana, tinggalkan dia terus hidup dan membesar. Dia membesar, dia menjadi satu simpanan di dalam tanah. Tanpa rosak, tidak memerlukan electricity, tidak memerlukan peti ais. Ya, betul. Dia, kalau kita biarkan lagi lama, 5 bulan, 8 bulan lagi besar. Okey, jadi contohnya apabila berlaku keadaan yang mana nauzubillah lah, darurat ke apa ke, sekurang-kurangnya generasi ini mempunyai idea macam mana untuk mencari ikhtiar kehidupan. Betul. Contohnya yang baru ni PKP. Sebelum ni orang tak pernah rasa yang kita kena berkurung di rumah. Betul. Tak boleh keluar kan. Mungkin atuk nenek kita melalui zaman penjajah, zaman Jepun, zaman Perang Dunia Kedua. Tapi tidak kita. Tapi kita tidak tahu, na'udzubillah, tak tahu bahawa ini tak akan berlaku dalam masa terdekat. Contohnya PKP, kita tak pernah terfikir PKP akan berlaku baru Betul. ni. Betul. Dan apa yang berlaku dalam PKP, kita amat... Maaf ya, kita ada masalah sedikit. Tak dengar audio. Okey, mungkin boleh ceritakan semula. Boleh. Okay, contohnya, kita bukan sekadar nak memberi hasil tanah tu, hasil bumi itu, tapi kita nak mengajar ataupun nak berkongsi dengan generasi baru ni macam mana proses itu berlaku. Okey, kita dapat melihat tanaman-tanaman dan juga mungkin ini telah pun diusahakan sejak 10 tahun yang lalu. Sekarang ni tinggal melihat kepada hasilnya. Idea kepada mereka yang mungkin baru nak bermula tentang sektor ini dan juga bagaimana untuk mereka menjadikan ini sebagai satu platform untuk mereka survive. Mungkin daripada Encik Muhammad Amin yang berpengalaman ada idea sedikit berikan kepada mereka. Saya sebenarnya pun bukan daripada background pertanian. Saya seorang accountant by profession. Okey, jauh juga tu. Tetapi minat dengan pokok-pokok ni bermula daripada kecil lah. So apa yang boleh saya cadangkan ialah selain daripada commercial scale yang biasa orang buat pertanian berskala komersial, kita juga boleh mengambil kesempatan untuk menggunakan setiap ruang di sekitar kita. Di sekeliling rumah, di kawasan perumahan yang kosong kan, untuk menanam pokok-pokok. Jadi kita di Dusun Suku Abad agak bertuah
kerana kita ada tanah yang agak luas, jadi kita boleh develop dengan aktiviti-aktiviti yang boleh memberi ilmu kepada budak-budak contohnya. Budak-budak yang tak pernah merasa bakar ayam pakai unggun api. Contohnya kita kalau ajar budak memancing, kita bukan bagi pancing dan terus pancing, tidak. Kita akan bawa budak-budak untuk membuat batang mancing. Kita pilih batang buluh, kita bagi dia peluang untuk potong buluh. Mungkin budak-budak ataupun generasi baru ini seumur hidup mereka tak pernah pegang parang dan potong buluh. Betul. Jadi kita boleh tengok macam-macam gaya, ada yang potong buluh macam nak main golf pun ada dengan badan-badan sekali bergerak. Okey, ini antara visualnya ataupun gambaran apa yang berlaku di dusun suku Abad ini. Ini antara keluarga yang bersinggah ke sini. Adakah sambutannya dalam kalangan warga Malaysia sahaja ataupun sambutannya agak baik juga disambut oleh negara luar? Kebanyakannya daripada warga Malaysia yang sebenarnya kita baru buka kepada tetamu pertengahan tahun lepas. Tetapi baru 6 bulan kita telah berdepan dengan PKP. Jadi betul. masa PKP kita tidak ada aktiviti. Tak sempat. Jadi kebanyakannya buat masa ini majoritinya daripada Malaysia lah. Cuma ada kadang-kadang tu tetamu daripada luar negara, contohnya daripada Belgium pun pernah singgah tempat kami dan bermalam dan menikmati persekitaran lah. Okey, dan kita disebutkan tadi tentang ekopelancongan yang juga diwujudkan di sini. Mungkin secara ringkasnya boleh kongsikan bagaimana boleh tercetusnya idea untuk mewujudkan sektor yang lain pula dalam sektor pertanian ini. Sebenarnya bermula daripada keluarga saya sendiri. Saya walaupun dah ada kebun tapi duduk di tempat lain. Sekarang saya tinggal di sinilah, di dusun suku Abad lah. Apa yang berlaku ialah bila kita tanya anak-anak ini pokok apa, dia orang sendiri pun confused. Dan saya bayangkan, saya anak-anak biasa bawa ke kebun. Pun dia orang confuse mana satu durian, mana satu rambutan, mana satu duku langsat. Apa lagi buah pokok-pokok yang rare, contohnya mentiga, pokok putat, pokok jambu Kalau bor. tanya saya pun belum tentu saya dapat jawab. Ataupun lagi rare, pokok kerkuk, pokok kanistel. Pokok apa tu? Ya Allah. Okey. Ini semua pokok buah-buahan. Jadi saya kata kalau anak saya pun tak dapat mengenali dengan baik, apatah lagi budak-budak yang kurang dapat pendedahan. Jadi kita createkan aktiviti yang boleh keluarga meluangkan masa bersama, membuat bonding activities. Pada masa yang sama dia boleh kenal, boleh belajar, boleh memancing ikan, terus potong, cuci ikan, terus bakar dengan kayu api, hidupkan api. Setiap aktiviti yang dilakukan. Boleh mandi telaga, bapa-bapa, ibu-ibu boleh ajar anak-anak kecil kenal macam mana timba, macam mana nak ambil air dalam telaga menggunakan timba. Boleh panjat pokok. Kita ada tree house yang simple-simple lah. Okey, cukup menarik sekali. Ini antara pengalaman yang anda akan dapat raih jika anda ke Dusun Suku Abad. Terima kasih banyak-banyak. Banyak dikongsikan. Visual yang kita dapat kongsikan kepada anda itu adalah antara gambaran kemeriahan dan juga apa yang boleh dilakukan. Nasihat daripada Encik Amin juga amat berguna buat kita untuk menjadi survivor. Bagaimana untuk kita melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dan boleh memberikan manfaat yang baik kepada diri kita, insya-Allah. Okey, itu antara perkongsiannya. Kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini tentang inovasi terkini pertanian moden. Segalanya selepas ini di MHI.